Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Fokus pembelajaran kita pada hari ini dalam bidang akidah, konsep kenabian. Antaranya, menyatakan semula maksud ismatur rasul, menjelaskan maksud mukjizat dan bahagiannya, menyatakan maksud Rasul Ulul Azmi, serta menyenaraikan nama-nama Rasul Ulul Azmi dan contoh cabaran yang dihadapi oleh mereka. Selamat belajar. Okey, tajuk kita hari ini adalah Ismatur Rasul. Okey, kejap. Ismatur Rasul Okey, kejap. Surat apa? Muka surat apa tu? Bahawa konsep kenabian. Bahawa konsep kenabian. Surat 83. Okey dah Okey, Ismatur Rasul. Okey, kalau tak buka buku pun tak apa. Semua tengok dekat skrin. Nampak kan? Nampak. Okey, baik. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah. Dah belajar tentang konsep kenabian. Tak silap Ustaz, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Betul? Kan Okey, baik. Jadi ni kita sambung sikit je. Kita cuba-cuba dulu Baik. Ismatur Rasul bermaksud dari segi bahasa, para rasul terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Para rasul terpelihara dari perkara-perkara yang tidak baik. Okey, yang penting dari segi istilah, pemeliharaan Allah terhadap para rasul daripada melakukan dosa dalam apa jua bentuk sekalipun, iaitu sama ada dosa kecil atau dosa besar. Para nabi, para rasul maksudnya apa? Ringkasnya, mereka terpelihara daripada melakukan dosa kecil atau dosa besar. Okey jadi kalau kita manusia biasa yang tidak maksum, kita ni ada buat dosa, dosa kecil atau besar. Tapi para rasul, mereka terpelihara. Mereka memang tak buat dosa kecil, tak buat dosa besar. Faham? Itu dia para nabi dan rasul. Okey, baik. Maksud dah sudah. Jom kita lihat pula bahagian yang kedua, iaitu perihal mukjizat. Okey, mukjizat. Okey, apa dia mukjizat? Mukjizat dah belajar masa sekolah rendah kan? Okey, siapa boleh bagi satu contoh mukjizat? Okey. Siapa boleh bagi contoh? Balkis, Salihah, Atrisha, Putri. Cakap. Okey. Contoh apa? Kalau mukjizat Nabi Muhammad, contoh dia apa? Nabi naik berjumpa Allah tu, peristiwa apa nama dia? Peristiwa apa? Isra? Mi'raj. Isra Mi'raj. Tu mukjizat tu. Okey. Mukjizat dari segi bahasa. Okey, bahasa melemahkan. Kenapa melemahkan? Sebab nak melemahkan pihak musuh yang menentang Nabi dalam menyebarkan Islam. Okey. Dari segi istilah, mukjizat adalah perkara luar biasa. Luar biasa. Perkara luar biasa dikurniakan Allah kepada Nabi dan Rasul
Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran kenabian. Perkara luar biasa Allah bagi kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian mereka. Contoh, mukjizat Nabi Musa ketika baginda berhadapan dengan Firaun. Apa dia? Nabi Musa baling tongkat bertukar menjadi apa? Ular, kan? Nabi Musa pergi dekat tepi Laut Merah. Nabi ketuk tongkat dekat laut. Laut terbahagi kepada 2. Tahu kan? Nabi Isa pula. Nabi Isa apa mukjizat dia? Boleh menghidupkan orang yang mati. Orang buta boleh melihat semula. Yang tu contoh mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Ibrahim apa pula? Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, tapi Nabi Ibrahim tak terbakar. Itu contoh-contoh mukjizat. Dengar tak? Dengar kan? Okey, baik. Jadi Ustaz tegaskan sekali lagi, mukjizat adalah perkara luar biasa. Perkara luar biasa untuk membuktikan kenabian mereka. Okey, baik. Okey, teruskan lagi. Okey. Mukjizat ni ada 2. Ada 2 iaitu mukjizat hissiyah, mukjizat maknawiyah. Ada 2 jenis mukjizat. Jom kita kena kenal dan bezakan apakah dia mukjizat hissiyah dan apakah dia mukjizat maknawiyah. Okey, baik. Jenis-jenis mukjizat. Yang pertama, mukjizat hissiyah. Mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera. Dapat dikesan dengan panca indera. Okey. Tetapi tidak kekal. Okey. Okey, mukjizat itu berlaku ketika seseorang Rasul diberi mukjizat sementara mereka masih hidup. Okey, contoh dia apa? Okey, dapat dikesan oleh panca indera. Contohnya, okey, Nabi Saleh. Nabi Saleh, seekor unta sempurna sifat keluar daripada batu. Batu yang besar, tiba-tiba keluar seekor unta. Okey, Nabi Musa pula, apa contoh mukjizat hissiyah? Tongkat baginda bertukar menjadi ular. Okey, kemudian 12 mata air terpancar daripada batu yang dipukul dengan tongkatnya. Itu contoh-contoh mukjizat hissiyah. Nabi Isa pula. Nabi Isa membuat burung daripada tanah. Dan yang kedua, menyembuhkan orang buta dan sopak dengan tangan Nabi. Sakit sopak ni sakit yang berbahaya lah pada zaman dahulu. Okey, apa pula contoh mukjizat Nabi Muhammad? Peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Kemudian Nabi membelah bulan dengan isyarat tangan. Bulan terbelah 2. Ini semua adalah mukjizat hissiyah, iaitu mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera. Orang nampak pada zaman Nabi dulu. Okey? Okey, apa pula beza dengan mukjizat maknawiyah? Baik, mukjizat maknawiyah pula adalah mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Kena fikir, kena faham berdasarkan ilmu. Dan mukjizat ni kekal.
kekal hingga hari kiamat. Iaitu apa dia? Apa dia? Satu je mukjizat maknawi. Apa dia? Ni. Apa ni? Al-Quran. Al-Quran. Nampak tak dekat skrin? Nampak tak buku teks ni dekat skrin? Nampak kan? Nampak. Al-Quran lah ni. Al-Quran. Al-Quran lah satu-satunya contoh mukjizat maknawiyah. Yang lain-lain tu semuanya mukjizat hissiyah. Ya. Okey. Okey, setakat ni Ustaz dah jelaskan maksud ismatur rasul dan juga jenis-jenis mukjizat. Siapa ada soalan? Okey, tanya sekarang. Tanya. Ada yang tak faham tak? Tak jelas tak? Putri? Atrisha? Saleha? Balkis? Ada soalan? Ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Okey, ni dah bincang. Ustaz. Okey, apa dia? Ya, Balkis, nak soal Tak. Tak ada? Tak, Fazana masuk. Apa dia? Apa, Balkis? Tu Fazana masuk. Boleh. Oh, dah masuk Hana masuk. masuk. Suruh dia masuk. Tu dekat sebelah. Siapa? Mana? Tak tahu? Tu. Okey, biar dia masuk. Okey. Berikutnya. Okey. Kita masuk pula tajuk terakhir. Boleh? Okey, kita bincangkan pula apakah maksud ulul azmi. Okey? Maksud ulul azmi. Okey, ulul azmi bermaksud rasul yang mempunyai kecekalan, ketabahan hati menghadapi ujian dalam dakwah. Pak Zana, Assalamualaikum. Pak Zana dengar tak tu? Mana Atrisha? Dah keluar. Dah terkeluar dah? Tak apa. IQ kot. Sudah masuk balik lepas ni. Pak Zana dengar tak? Okey, baik. Okey, jom. Tak apa. Okey, kita sambung. Ulul azmi Ulul azmi iaitu rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan dalam berdakwah. Jadi rasul ulul azmi ni ada 5 sahaja daripada 25 orang rasul yang wajib kita percaya. Dan rasul ulul azmi ni disebut dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf. Okey, lihat ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maksudnya, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul-rasul, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka. Okey, di sini ada satu pandangan ulama. Ni. Pandangan ulama. Dia kata apa? Menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Tuhfah Al-Murid ala Jauharah At-Tauhid, Allah memilih 5 orang rasul yang diberi pangkat ulul azmi. Siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada 5 sahaja. Okey, Ustaz ringkaskan dia. Tengok dekat skrin. M, I,
N I M. Minim. Apa dia minim? Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Okey? Itu dia 5 rasul ulul azmi. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Ada 5 orang sahaja rasul ulul azmi. Okey, kita tengok contoh-contoh kecekalan rasul ulul azmi. Baik, yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Okey, Nabi Nuh alaihi salam, apa contoh kecekalan dia? Berdakwah selama 950 tahun. Berdakwah, menyampaikan Islam kepada umatnya selama 950 tahun, tetapi ramai dari kalangan umatnya kufur, termasuk isteri dan seorang anak Nabi. Isteri Nabi, anak Nabi pun tak beriman. Okey, ni. Nabi Ibrahim pula, apa contoh dia? Nabi Ibrahim, contoh kecekalan hati dia, dijatuhkan hukuman bakar oleh Namrud dan dihalau daripada tanah air sendiri. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api tu langsung tak dapat nak membakar, malah nak cederakan Nabi Ibrahim sikit pun. Tak berupaya. Tu dia. Itu mukjizat lah tu. Okey. Okey, kemudian dengar tak Ustaz? Dengar tapi tak dengar? Dengar tapi sekat. Alamak, ya ke? Okey, kejap. Okey, baik. Ni jelas tak? Jelas. Okey. Nabi Musa. Nabi Musa, apa contoh ketabahan dia? Berhadapan dengan raja paling zalim di dunia. Siapa nama dia? Fir'aun. Berhadapan dengan raja, tak ada lagi raja yang paling zalim dekat dunia kecuali namanya Fir'aun. Baik, Nabi Isa pula, apa contoh kecekalan dia? Ditentang oleh orang Yahudi sehingga mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa. Dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu betapa getirnya cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika menyampaikan dakwah lah. Diancam bunuh di pulau dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh-contoh kecekalan Rasul Ulul Azmi. Okey, siapa ada soalan? Sila tanya. Okey, Atrisha? Putri? Saleha? Balkis? Ada soalan? Ada tak ada? Okey. Okey. Ustaz, ada soalan tak? Kalau tak ada, Ustaz nak bagi latihan kejap lagi. Tak ada Okey. Latihan pun Ustaz akan bagi online tau. Ustaz akan bagi online dan tajuk ni kita akan sambung nanti kemudian. Tahu? Kita belajar sikit-sikit lah. Ada insya-Allah. Dan kemudian kejap lagi Ustaz akan send latihan dalam grup WhatsApp. Boleh? Boleh. Okey, cukup sekadar itu sahaja. Nanti video ni Ustaz akan share dalam grup. Tahu? Tahu. Kalau sempatlah Ustaz buat. Okey, jadi Ustaz cukup sekadar itu. Nanti kita akan belajar sambung tajuk yang lain pula Okey, kejap. Mana ni? Okey, kejap.
Saya tutup je Alright. Okay. Kita jumpa lagi nanti Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.